Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Ahli panel dan sidang hadiri yang dirahmati Allah, segala puji-pujian kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurnia dan izinnya dapat kita bersama-sama bersua dalam forum anjuran Persatuan Peguam Syar'i Malaysia, cawangan Negeri Terengganu pada pagi Nirmalaya Bening lagi ceria ini. Mauduk forum kita pada pagi ini adalah berkisar perundangan Islam iaitu Mahkamah Syariah di Malaysia merupakan mahkamah kelas kedua. Hadirin yang dihormati, sebelum saya memperkenalkan ahli panel kita yang segak lagi bergaya pada hari ini, izinkan saya untuk mengupas terlebih dahulu tajuk forum kita pada hari ini. Jadi pasti ada yang tertanya mengapa tajuk ini menjadi satu isu dalam perbincangan forum kita pada kali ini. Baru-baru ini, seluruh negara tular dengan keputusan Mahkamah Tinggi Syariah Kuala Terengganu yang menjatuhkan hukuman sebat ke atas dua pesalah wanita atas kesalahan percubaan melakukan musahakah ataupun lesbian. Ramai di kalangan masyarakat yang menyokong tindakan Mahkamah Syariah tersebut. Walau bagaimanapun, tidak kurang juga terdapat segelintir umat Islam sendiri dan bukan Islam yang mengkritik hukuman tersebut. Ada yang meminta supaya hukuman tersebut dikaji semula dan tidak juga kurang yang menuntut hukuman tersebut dimansuhkan sekaligus. Malah, yang lebih ekstrim lagi, ada yang mendesak pemansuhan mana-mana kesalahan jenayah syariah di Malaysia. Bagi yang menentang, mereka mendatangkan hujah bahawa bidang kuasa undang-undang syariah adalah berada di bawah perlembagaan persekutuan yang bersifat sibil. Perbincangan ini adalah bertujuan mengkaji sama ada benar dakwaan perundangan syariah lebih rendah daripada perundangan sibil. Baiklah sidang hadirin, sebelum tirai forum dibuka bagi menelusuri lebih mendalam topik perbincangan, molek kiranya kita berkenalan dengan ketiga ahli panel kita pada hari ini. Bersama saya, Saudari Nur Ain binti Zulkifli yang juga merupakan pelajar ijazah sarjana muda pengajian Islam di Universiti Sultan Zainal Abidin, Kuala Terengganu. Selamat datang, Saudari. Alhamdulillah, terima kasih Saudari. Usai salam perkenalan daripada ahli panel, kembali kita kepada topik forum kita iaitu Mahkamah Syariah di Malaysia merupakan mahkamah kelas kedua. Hadirin hadirat sekalian, jadi soalan pertama saya kepada ahli panel kita, Saudari. Apakah pandangan saudari mengenai dakwaan yang mengatakan bahawa Mahkamah Syariah merupakan mahkamah kelas kedua dan berikan pendapat saudari, penjelasan yang terperinci mengenai pendapat saudari? Terima kasih Saudari. Sidang hadirin, sebelum saya mengutarakan pendapat saya mengenai isu ini, eloklah jika saya menghuraikan sedikit sebanyak mengenai Mahkamah Syariah di Malaysia. Jadi hadirin, Mahkamah Syariah ialah institusi kehakiman yang membicarakan serta menjatuhkan hukuman ke atas orang Islam bagi kesalahan sibil dan jenayah agama mengikut bidang kuasa yang diperuntukkan untuknya. Mahkamah Syariah diberi nama Mahkamah Qadi. Ini juga dahulunya sebelum pemisahan antara dua agensi ini, iaitu pejabat agama dan juga mahkamah. Mahkamah Syariah telah diberi kuasa menjalankan peraturan dan peruntukan undang-undang pentadbiran agama Islam bagi setiap negeri dan daerah di Malaysia. Bidang kuasa yang diberikan adalah seperti perkahwinan, perceraian, kekeluargaan serta penyelesaian harta pusaka kecil. Jadi, Mahkamah Syariah menjalankan tugas yang berasingan dengan pejabat agama. Pejabat agama menjalankan pentadbiran dalam hal yang bersangkutan dengan masyarakat Islam seperti urusan zakat, baitul mal, dakwah, pendidikan, pengurusan masjid dan sebagainya. Hal ini mengikut kuasa bagi setiap negeri berkenaan di Malaysia. Pada masa kini, semua mahkamah syariah telah terpisah pentadbirannya dengan Jabatan Agama Islam. Mahkamah Syariah telah ditukar identitinya menjadi Jabatan Kehakiman Syariah Negeri. Kebanyakan negeri menjadikan majlis
Mesyuarat Dewan Undangan Negeri sebagai institusi yang tertinggi dan diikuti Majlis Agama dan Istiadat, Jabatan Mufti, Jabatan Kehakiman Syariah dan Jabatan Agama Islam. Untuk pengetahuan hadirin, perkara ini bukanlah satu isu yang terbaru yang jadi di Malaysia. Bahkan pada zaman imperialisme ketika negara kita dijajah British, perkara ini sudah pun berlaku. Kita semua tahu asas kepada sistem Kesultanan Melayu adalah agama Islam. Pentadbiran yang dilaksanakan oleh Sultan pada waktu itu adalah berlandaskan agama Islam. Sehingga Kesultanan Melayu Melaka telah berjaya menjadi salah satu pusat perdagangan yang terkenal pada zaman itu. Ini membuktikan bahawa Islam mampu membawa sesebuah tamadun ke arah yang lebih membangun. Namun British telah menyebarkan ideologi-ideologi dan masuk campur dalam pemerintahan di Tanah Melayu. Mereka juga cuba untuk menjatuhkan pentadbiran Islam sehingga agama Islam ini dianggap sebagai agama yang sempit. Sama seperti kes yang disebut saudari pengurusi, di mana ramai di antara masyarakat termasuk segelintir masyarakat Islam yang memperlekehkan undang-undang Islam. Berbalik kepada persoalan saudari, saya bersetuju mengenai dakwaan yang mengatakan bahawa Mahkamah Syariah merupakan mahkamah kelas kedua. Bukan bermaksud saya ingin merendahkan Mahkamah Syariah, tetapi sudah jelas kepada kita sejauh manakah kuasa yang diperuntukkan kepada Mahkamah Syariah. Lebih-lebih lagi, apabila berlaku keterlibatan dengan Mahkamah Sivil. Pada tahun 2009, telah berlaku satu kes apabila seorang suami yang memeluk agama Islam mempunyai seorang isteri dan juga 3 orang anak. Beliau mendapat perintah hadonah daripada Mahkamah Syariah Negeri Perak bagi penjagaan ketiga-tiga anaknya pada tahun 2009. Permasalahan ini semakin bertambah dengan pendaftaran anak-anak sebagai Muslim pada tahun yang sama. Si isteri yang bukan Muslim berjaya menuntut bantahan bagi prosiding hak penjagaan anak-anak di Mahkamah Tinggi pada tahun 2010. Pada tahun 2012, pasangan tersebut secara rasminya bercerai di Mahkamah Sivil. Hadirin hadirat sekalian, kes ini mengambil masa selama 9 tahun untuk diselesaikan. Kes ini telah menimbulkan kebimbangan kepada ibu bapa tersebut dan juga masyarakat Malaysia, terutamanya orang Islam. Kuasa Mahkamah Syariah seolah-olah sengaja cuba diketepikan. Akhirnya Mahkamah Persekutuan telah membuat keputusan untuk menerima rayuan si isteri dan membatalkan permohonan pendaftaran anak-anak sebagai Islam. Seperti yang diperuntukkan oleh Perlembagaan Malaysia, Pindaan Perkara 121-1A, Mahkamah Syariah mempunyai bidang kuasa yang berasingan daripada mahkamah-mahkamah lain seperti Mahkamah Sivil. Keputusan yang dilakukan oleh Mahkamah Persekutuan ini telah memperlihatkan lagi bahawa kuasa Mahkamah Syariah adalah lemah berbanding Mahkamah Sivil. Ini adalah satu bukti yang membuatkan saya menganggap bahawa Mahkamah Syariah dianggap sebagai mahkamah kelas kedua. Jadi seperti yang dinyatakan, ini bukanlah satu isu yang baru di Malaysia, malah ia sudah muncul pada zaman imperialisme yang mana tanah Melayu yang didaulatkan oleh agama Islam telah didominasi oleh para penjajah sehingga munculnya undang-undang sivil. Sampai satu tahap, agama ini dianggap sebagai agama yang sempit dalam pentadbiran melalui ideologi yang masih berkembang di dalam masyarakat, tidak hanya kepada non-Muslim, ia juga kembang dalam pemikiran umat Islam sendiri. Apakah penjelasan saudari mengenai kedudukan Islam di negara kita? Terima kasih saudari. Hadirin hadirat sekalian, Islam mempunyai kedudukan yang istimewa dalam sistem politik dan perundangan di Malaysia. Ia merupakan teras kepada pembentukan jati diri kebangsaan yang berpaksikan kepada peruntukan-peruntukan di dalam Perlembagaan Persekutuan. Jati diri ini bukan hanya tiba-tiba muncul pada saat negara, malah sebelum kedatangan penjajah lagi, jati diri ini menjadi lambang kebanggaan rakyat. Jadi memang tidak dinafikan bahawa kedudukan Islam di Malaysia amatlah tinggi. Buktinya apabila kita masih dapat merasai kenikmatan beragama Islam secara aman.
Kita tidak perlu takut dengan ancaman jika ingin beribadat. Hal ini kerana agama Islam dikukuhkan dengan adanya sistem kesultanan yang telah beratus tahun bertahan di negara ini. Itu sahaja. Terima kasih kepada saudari. Sebagai penghujung bicara, saya mohon ahli panel membuat rumusan perbincangan kita pada hari ini. Jadi hadirin hadirat sekalian, apa yang dapat saya simpulkan pada hari ini ialah kita mestilah berdoa dan berharap agar kelemahan dan kekurangan pelaksanaan dalam perundangan syariah di negara kita dapat dipertingkatkan dari masa ke semasa. Hakikat ini mampu kita capai sekiranya semua pihak, terutamanya masyarakat Islam, mempunyai kefahaman yang jelas tentang perundangan syariah. Yang sesungguhnya, perundangan inilah bukan ciptaan manusia. Marilah kita sama-sama meningkatkan kesedaran pengetahuan dan kefahaman kita terhadap perundangan syariah. Dan suatu masa nanti, semoga perundangan syariah di negara kita dapat dimartabatkan sebagai satu sistem perundangan yang unggul bagi kita semua, khususnya yang beragama Islam. Hakikatnya, perundangan syariah bukanlah perundangan kelas kedua, tetapi mestilah lebih diarus perdanakan. Namun sekiranya status ini hanya sekadar retorik sahaja, tetapi tidak dizahirkan dengan tindakan-tindakan yang wajar, sudah pasti pandangan yang mampu menularkan bahawa perundangan syariah merupakan kelas kedua menjadi lebih diterima dan diakui. Terima kasih kepada ahli panel yang sudi hadir untuk membicarakan isu perundangan Islam ini. Harapan saya forum ini juga mampu memberikan informasi bermanfaat buat semua hadirin yang dihormati. Sidang hadirin yang dihormati, kalau berkayuh dan sampai ke pulau, kalau mendaki dah sampai ke puncak, kita telah sampai kepada penghujung bicara. Entah kata salah tutur, entah maksud salah sampai. Terimalah salam, salam berpantun, salam yang minta maaf, salam yang minta ampun. Saya mewakili ahli panel mengucapkan setinggi-tinggi terima kasih kepada semua hadirin yang sudi hadir menyaksikan forum kita pada hari ini. Lantaran keterbatasan waktu, saya mohon mengakhiri bicara ini. Selanjutnya mohon mengundur diri. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.